Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, anugerahnya kepada kita, dapat sama-sama kita pada pagi ini kembali dalam siri kuliah kita berkisar tentang tauhid, iaitulah akidah kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini sangat penting dalam kehidupan kita, kerana sebagaimana kita bincangkan sebelum daripada ini, inilah perkara yang akan Allah Subhanahu wa taala nilai kita di hari akhirat kelak. Okey. Seorang hamba dia diciptakan untuk mengesakan diri atau mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan mengabdikan diri kepadanya. Jadi tujuan asal, maksud utama dalam hidup ni kita kena senantiasa jaga, biar ada senantiasa seimbang antara sifat takut kita kepada azab Allah dengan harap kita kepada rahmat dan keampunan Allah. Pagi tadi saya kuliah, saya ibaratkan seperti orang timbang bola. Timbang bola ni nak kena seimbang supaya tidak ke kiri, tidak ke kanan. Dan sifat dia bukan kita boleh pegang bola tu letak kaki tau. Sifat dia kena timbang. Dan timbang tu setiap waktu, setiap ketika kita kena berjaga-jaga. Bukan sekali sepak je, okey dah tu, bola tu dia seimbang lah tu. Tak. Sifat dia, timbang ni, dia pergi, dia datang. Dia pergi, dia datang. Dia pergi, dia datang. Senantiasa. Begitulah hati kita yang senantiasa berbolak-balik. Kata Nabi SAW dalam doa yang diajar, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ni di atas agamamu. Sebab apa? Sifat hati tu berbolak-balik. Berbolak-balik macam timbang bola. Duk main timbang bola macam mana tak? Ingat mudah ke timbang bola? Orang tengok, alah gitu je. 10 je dia timbang, aku lebih lagi. 20 je timbang, aku hebat lagi. Setakat Ronaldo tu aku kacang lah. Cuba bagi bola, dia timbang 2 kali, dia timbang tu ke laut tu. Sifat hati ni lebih payah daripada timbang bola. Nak elak ke kanan ke kiri tu, sifat kanan terlalu cenderung kepada rahmat Allah, ke kiri terlalu cenderung kepada azab Allah. Orang terlalu cenderung kepada rahmat Allah, dia sangka tak apalah, aku buat apa saja nanti masuk syurga dah aku ni confirm dah ahli syurga. Sifat orang cenderung kepada takut kepada azab Allah, aku ni banyak dosa ni, tak masuk dalam syurga aku ni, terlalu jahat dah, banyak dosa aku. Orang tu siapa putus asa dari rahmat Allah. Tak boleh juga. Kita duduk tengah-tengah tu senantiasa berada dengan 2 sayap yang tidak sengit sama sekali. Tapi sifatnya kena senantiasa kita ingatkan diri kita. Jadi bila kita datang dalam majlis ilmu belajar tentang tauhid ni, mudah-mudahan kita lebih dekat kepada Allah dan kita tahu menjaga diri kita sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. InsyaAllah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini sebagaimana kita sebut sebelum ni pun, kita dalam perbahasan tauhid berpandukan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan tauhid. Kita nak masuk pada bab yang kedua hari ini. Bab keistimewaan tauhid.
dan dosa-dosa yang diampuni kerananya. Bab keistimewaan tauhid. Sebelum ni kita belajar tentang bab hakikat tauhid dan kedudukannya. Hakikat tauhid apa dia? Kita dah bincang. Dia adalah tujuan kita hidup, matlamat kita hidup, dan tugas utama yang perlu kita selesaikan selama kita hidup, dan kita tidak nak atau kita nak mati dalam keadaan bahawa Islam kita ni bertemu dengan Allah. Sekarang ni bab kelebihan pula. Maknanya kalau ada tauhid ni ada pada dia, apa yang dia dapat? Itu makna kelebihan tauhid. Siapa yang bertauhid kepada Allah, apa keuntungan yang dia dapat bila dia jaga tauhid dia? Bila dia mengesakan Allah, apa yang dia dapat? Itu makna keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni. Bab yang kedua ni cerita bab tu. Siapa yang dalam diri dia ada tauhid, yang ni mengesakan Allah, bila dia kembali kepada Allah nanti, apa yang dia akan dapat? Penting ke tak penting? Pentinglah. Penting untuk kita tahu hak kita, dan penting untuk kita tahu betapa besarnya keistimewaan tauhid ni. Baik. Kita baca ayat dan hadis yang ada berkaitan dengan perkara ini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 82. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, dalam kurungan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam ayat ni Allah Ta'ala bagi tahu pertama sifat orang-orang yang beriman tu macam mana, kemudian Allah bagi tahu apa yang nanti dia akan dapat. Okey. Pertama sifat dia, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Iman mereka dengan kezaliman. Waktu turun ayat ni, para sahabat, kita pernah dengar kan hadis berkaitan dengan ni, sahabat-sahabat jadi bimbang. Maknanya dia faham orang yang beriman ni tak boleh buat salah sikit pun, kan? Sehingga mana ada orang yang beriman ni tak buat salah. Dia sangka kezaliman di sini adalah berbuat dosa. Ni orang yang beriman dan tidak berbuat zalim, mereka lah orang yang mendapat keamanan dan petunjuk. Jadi sahabat-sahabat kata, mana ada orang tak buat salah, sehingga mereka rasa berat. Bila Nabi SAW beritahu perkara ni, Nabi SAW kata, mu tak dengar ke perkataan Luqman? Dalam surah Luqman, Luqman pernah nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu mensyirikkan Allah, kerana sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi berdasarkan perkataan Nabi SAW itu yang merujuk kepada ayat dalam surah Luqman, kita faham bahawa zalim dalam ayat ni adalah syirik. Maknanya orang yang beriman dan tidak syirik. Sama dengan yang kita bincang pada minggu lepas. Kita bincang dua syarat kali dua rukun la ilaha illallah.
Apa dia? An-nafyu dan itsbat. Ingat tak? Nafi dan itsbat. Nafi maknanya nafi syirik. Nafi menafikan sekutu bagi Allah. Itsbat mengisbatkan, mensabitkan keesaan ini hanya bagi Allah. Jadi ayat ni pun sama. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan dengan kesyirikan. Ini penting supaya apa? Supaya kita tahu iman ni dia kena ikhlas kerana Allah, yakni murni. Tidak boleh dicampur aduk. Okey? Kadang-kadang syirik ni dah nama pun syirik dah. Syirik ni kongsi. Bukan makna kita tak beriman kepada Allah. Orang yang syirik tu kadang-kadang dia beriman je kepada Allah. Tapi yang masalah berlaku ialah bercampur dengan kesyirikan. Kan? Tengok orang kadang-kadang dukun. Tahu dukun? Bomoh. Bomoh ni kadang-kadang dia lah ustaz, dia lah bomoh. Kita panggil uskun. Ustaz dukun. Bukan buah sukun. Uskun. Ustaz dukun. Dialah ustaz, dialah dukun. Waktu di masjid, dia ustaz. Balik rumah, dia dukun. Di masjid, sembah Allah, Allahu Akbar. Waktu bomoh, baca menteri tu, baca jampi tu. Di masjid, minta tolong dengan Allah. Balik rumah minta tolong dengan wali-wali ataupun ahli naubah ataupun penjaga-penjaga. Zaman dulu yang penjaga ni orang panggil mambang. Mambang tanah, mambang air, mambang api dan mambang angin. Lepas tu tak ingat ada ayat tu. Mambang, segala mambang tak ingat adalah. Tapi maknanya dalam dulu dia minta dengan mambang. Minta dengan mambang ni sebab dia percaya mambang ni lah jaga bumi, jaga tanah, jaga air, jaga api, jaga angin. Penjaga. Mambang-mambang ni siapa sebenarnya? Jin lah. Ada orang minta bantuan dengan jin, dia tak rasa dia ni melakukan kesyirikan sebab dia solat, dia juga reti mengucap. Yang ni bahaya. Allah Subhanahu Wa Taala letakkan syarat. Dalam ni pertama sekali orang beriman tidak boleh mencampurkan iman dengan syirik. Sebab tu kita orang tengok orang yang ahlu tauhid ni dia tegas. Tegasnya sehingga dia ni nampak memecahkan antara orang panggil pemecah belah masyarakat. Kan ada satu video Ustaz Riyad, dia sebut apa? Orang gelar ahli tauhid ni pemecah belah masyarakat. Okey? Jadi dia mengajak kita janganlah pecah belah masyarakat, kita satukan masyarakat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat tu cantik. Tapi kita kena faham apa maksud pecah dan apa maksud bersatu. Kalau maksud pecah ni maknanya memecahkan antara iman dan syirik, makna tu penting, perlu. Sebab apa? Wala talbisul haqqa bil batil. Allah Taala kata jangan kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Kalau istilah kita nak bersatu, maknanya orang buat syirik mu jangan marah. Orang buat salah mu jangan tegur. Kita bersatu dalam keadaan tu, itu adalah persatuan yang dibenci oleh Allah. Pasal apa? Kita tak buat amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau pecah tu maknanya memecahkan antara hak dengan batil, memecahkan antara tauhid dengan syirik, mana itu penting. Pasal apa? Syirik dengan tauhid ni tidak boleh bersatu. Bukankah Umar Al-Khattab juga digelar sebagai Al-Faruq? Al-Faruq ni apa? Pembeza atau pemecah. Kenapa? Sebab dengan Islamnya Umar, maka terpisahlah antara kebatilan dengan kebenaran.
Orang tahu mana batil, orang tahu mana betul. Digelar Umar Al-Faruq. Okey? Quran juga dipanggil Al-Furqan. Kenapa Al-Furqan? Kerana Quran ni membezakan, memisahkan antara yang mana betul dengan yang mana salah. Jadi kalau maknanya memecahkan tu antara kebenaran dengan kebatilan, maka kita setuju. Dan kalau bersatu tu bererti mencampur adukkan antara kebatilan dengan kebenaran, maka kita pun tak setuju. Pasal apa? Sebab Al-Quran ajar kepada kita, keimanan dengan kesyirikan ni tidak boleh bercampur. Boleh faham tak? Orang kita kadang-kadang kita ni jangan bergaduh. Jangan bergaduh dalam erti kata, orang buat syirik jangan marah. Pelik tu. Kan? Orang buat maksiat jangan tegur. Mana boleh? Ikut orang tu lah nak buat sunnah ke nak bid'ah ke, mudah diam-diam je. Jangan cakap apa. Seolah-olah orang tu dia buat apa saja yang dia nak buat. Tidak boleh dalam Islam. Kebenaran dengan kebatilan mesti jelas. Syirik ni tidak boleh bercampur dengan tauhid. Kalau bercampur antara syirik dengan tauhid, apa jadi? Rosaklah tauhid. Tu je. Kalau kata uskun tadi, dialah ustaz, dialah dukun. Sampai di hari akhirat, hak mana yang dominan? Syirik ke tauhid? Syirik membatalkan tauhid dia. Okey? Melainkan dia bertaubat daripada kesyirikan dia, barulah tauhid tadi akan dominan. Barulah tauhid tadi menghapuskan dosa-dosa dia. Tapi kalau dia tak bertaubat, dia bawa dua-dua, syirik pun ada, tauhid pun ada, bercampur aduk. Apa berlaku? Syirik tadi membatalkan semua amalan dia. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebab tu dalam bab ni, saya ulang sekali lagi, kita mesti jelas, tegas dan tetap pendirian. Dalam soal tauhid dengan syirik tidak boleh bercampur. Kalau betul-betul orang tu nak jaga tauhid dia, apa saja yang melibatkan syirik, dia akan berlepas diri daripadanya. Sebagaimana kata Nabi Ibrahim AS, innani bari'un mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak termasuk dari orang musyrik. Nabi Ibrahim ni dia berlepas diri daripada kesyirikan. Dia tengok kaum dia semua bintang, dia kata bintang ke tu Tuhan. Bila bintang tu hilang, dia kata aku tak nak sembah sesuatu yang hilang. Bila dia tengok bulan cantik, inilah Tuhan, kaum dia kata. Jadi bila bulan pun terbenam, dia kata aku pun tak nak sesuatu yang hilang tu menjadi Tuhan. Terbenam tu menjadi Tuhan. Esok naik pula matahari. Matahari pula Tuhan, pasal dialah paling besar. Antara bintang dengan bulan dan matahari, mataharilah yang paling besar sekali. Tiba-tiba matahari yang besar pun terbenam juga. Jadi kata Nabi Ibrahim, aku berlepas diri dengan apa yang kamu syirikkan. Maknanya penting kita berlepas diri dari syirik. Jangan campur-campur. Tauhid ni tak boleh campur. Kena firm, tegas. Apa-apa yang melibatkan syirik, kita berlepas diri. Okay? Kalau ada di rumah tu, kerih keramat ke, batu azimat ke, tangkal-tangkal ke, semua benda tu balik berlepas diri daripadanya, buang. Kadang-kadang orang kita ni tak apa, ni penjaga kita ni, bila nama penjaga tu ada dah tu unsur-unsur dia tu. Saya mengajar, lepas mengajar dia kata, ustaz, saya dulu ada cicing, tok saya bagi, dia kata. Kena jaga molek cicing ni. Pasal cicing ni lah dia memberi kebaikan kepada kita dan keluarga kita. Dia punya iktiqad pada cicing tu.
Saya kata tak boleh. Pasal apa? Kalau kamu anggap cincin tu berkuasa, maknanya telah meletakkan sesuatu setanding dengan Allah. Kena berlepas diri, buang benda tu. Kalau tak berani buang sendiri, pergi jumpa ustaz mana-mana, baca zikir apa semua sekali, buang. Pasal apa? Berlepas diri dari syirik. Jangan campur-campur. Saya tauhid pun ada, tapi hak ni pun kena jaga juga pasal ni buah tok nenek dulu ni. Orang dulu lagilah. Zaman kita tak belajar syirik ni, tak belajar tauhid ni, syirik tu dianggap macam benda yang tidak menyalahi tauhid. Seolah-olah uskun tu, ustaz dukun tu, dah. Kalau kita panggil Tok Bomo ya kita ni. Usmoh, usmoh pula. Ustaz Bomo. Maknanya apa? Ada orang panggil istilah kampung dulu perah hantu raya. Tujuan dia apa? Nak jaga kebun lah. Jaga keluarga lah. Jaga macam-macam lah, dianggap penjaga. Dianggap penjaga. Benda ni apa hukum dia? Syirik. Tak boleh main-main. Jangan campur-campur. Orang yang betul tauhid dia Allah, sensitif. Dia panggil seolah-olah satu nila setitik rosak sutu sebelanga. Syirik tu ibarat nila. Kalau setitik dia masuk dalam susu, habis rosak susu sebelanga. Jadi bila kita tengok benda-benda syirik, kita rasa tak seronok. Tak boleh pergi. Bukan kita nak buat, kita tengok orang buat pun kita rasa tak boleh pergi. Okey. Satu hari saya dekat kampung. Ada kampung saya ni dekat dengan Thailand lah, Siam. Pasir Mas lah kampung saya ni. Siam tu kira tidak jauh mana, tapi ada lagi tempat yang sebelah dengan Pasir Mas tu dia panggil Tumpak. Tumpak ni, kawasan ni orang Siam pun ramai. Siam Buddha lah maknanya, orang Siam tu keturunan Buddha. Di situlah adanya sleeping Buddha hak besar, terbesar di Asia Tenggara ke Asia. Jadi waktu ada syekh saya datang ke Kelantan lah. Jadi dia pun kata, marilah nak pergi jalan. Kita pun dah fikir, aku nak pergi jalan mana tempat aku ni. Kita kan tak tahu tempat pelancongan tempat kita. Kita memang biasanya orang ni pergi jalan kampung orang. Dia tak jalan kampung dia. Jadi bila syekh mari Pasir Mas, bawa Kelantan, bawa pergi PCB, bawa mana, dia kata tempatmu tak ada ke tempat jalan-jalan. Kata kalau orang mari tempat aku, dia mari tengok sleeping Buddha tu je. Bawa lagi. Allahu Akbar. Dia masuk je rasa, tak boleh. Cepat-cepat keluar. Tak tenang. Tak boleh pasal apa? Tak boleh tengok benda syirik. Kita ni happy pergi kat Batu Ke tu, naik tangga, dia siap naik tangga ambil gambar. Pasal apa? Kita rasa boleh. Tak. Kita kalau betul tauhid kita tengok orang sembah selain dari Allah, kita rasa sedih, susah hati, tak seronok. Kita rasa sedih tu untuk dia, macam mana orang ni dia boleh sembah sesuatu selain dari Allah. Hati kita pun rasa tak tenang. Pasal apa? Dalam hati kita ada sifat benci kepada kesyirikan. Tak boleh terima. Pasal apa? Ayat gini lah, ayat surah Al-An'am ayat 82. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum. Dia tidak mencampur adukkan iman dia dengan syirik. Jadi apa solusi dia? Berlepas diri. Apa saja bentuk kesyirikan, berlepas diri. Sama ada syirik besar ataupun syirik kecil. Okey, itu kita nanti panjang lagi. Apa yang dia dapat keuntungan dia? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Okey, bagi mereka al-amnu. Amnu ni bukan parti dia, amnu tu lain. Ini amnu. Musim-musim pilihan raya ni lah makan baca ayat ni pula ni. Wa hum muhtadun, mereka lah mendapat petunjuk. Tengok tu. Siapa guna ayat ni untuk kempen parti dia? Parah benar. Akhirat nanti kena jawab dengan Allah berat ni.
Amnu di sini maknanya keamanan. Keamanan. Bukankah kita mendengar ayat, banyak ayat, alladzina amanu, apa tu? Bala man aslama wajhahu lillahi wa muslimun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak bersedih dan tidak berduka cita. Pasal apa? Pasal mereka aman dari neraka Allah. Itu makna dia. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, pertama sekali dalam topik kita hari ini, mereka mendapat keamanan. Keamanan daripada apa? Daripada apa? Keamanan dari azab Allah. Keamanan dari kemurkaan Allah. Orang ni aman daripada bala dan juga azab di akhirat nanti. Adapun di dunia ni diuji itu benda biasa. Bukan kata kalau dia beriman dia tidak akan diuji. Tak. Aman di sini maksud dari azab. Adapun ujian, nabi-nabi pun kena di atas dunia ni. Maka lagi tinggi kedudukan iman seseorang, lagi beratlah ujian di dunia yang Allah Ta'ala bagi, supaya pahala dia jadi lebih banyak dan kedudukan dia lebih tinggi. Baik. Yang kedua dia dapat apa? Wahum muhtadun. Mereka mendapat petunjuk. Orang yang menjaga tauhid, insya-Allah Allah bagi kepada dia petunjuk. Dia jaga la ilaha illallah, tak nak syirik. Insya-Allah Allah akan bagi kepada dia petunjuk. Macam mana dia nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana dia nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadis pula, kita masuk kepada hadis. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Asyik kena ni. Tak apa. Asal jangan terkejut, tak apa. Okey. Baik. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minh wal jannatu haqqun wan naru wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal muttafaqun alaih atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersyahadah, mengucapkan, mempersaksikan alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah satu-satunya dan tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bersaksi juga bahawa Isa adalah hamba Allah, rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minh, dan kalimahnya yang disampaikan olehnya kepada Maryam serta ruh dari ciptaannya, wal jannata haqqun, dan bersaksi juga bahawa syurga itu benar, wan nar haqqun, neraka pun benar, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam syurga sesuai dengan amalan yang telah dilakukannya. Okey, faedah yang ketiga ni, hadis ni faham Siapa yang mengucap betul-betul mempersaksikan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, Nabi Isa pun hamba Allah dan rasulnya, dan kalimah yang Allah Ta'ala campurkan kepada Maryam,
Kemudian syurga tu benar, neraka tu benar. Siapa yang mempersaksikan perkara ni, maka dia akan masuk syurga berdasarkan apa yang telah dia lakukan. Maknanya apa? Ini kelebihan tauhid yang ketiga dalam bab kita ni. Apa poin yang kita dapat ni? Kalau dia jaga tauhid, dia dapat apa? Pertama, dia dapat aman. Kedua, dia dapat petunjuk. Ketiga, dia dapat apa? Dapat syurga. Mana kelebihan tauhid yang ketiga, siapa yang menjaga tauhid, maka insya-Allah dia akan masuk syurga. Itu kelebihan tauhid yang ketiga. Okey. Sebab tu kita kata kalimah tauhid ni anak kunci syurga. Tak ada tauhid, baik setara mana pun tak akan masuk syurga. Yang tu yang kita sebut contoh sebelum daripada ni. Bayangkan ada bangunan tinggi 60 tingkat. Naik tangga tingkat pertama, tingkat kedua. Bukan naik lift ni, naik tangga. Kalau naik lift tu boleh kira. Tapi tak ni, naik tangga. Tengah naik tangga tu gak, ambil barang A, ambil barang B, naik tangga kedua, kutik pula sampai ketiga. Sampai tangga ke-60 tu, banyak hak dia kutik-kutik daripada tangga bawah lagi. Pasal apa? Nak naik ke tingkat 60 tu. Pasal dia nak masuk tingkat 60 tu. Siapa-siapa di pintu tingkat 60 tu, tengok-tengok lah poket, kunci tertinggal. Kunci tak bawa. Bayangkan keadaan masa tu. Boleh masuk tak boleh masuk? Tak boleh masuk, kunci tak ada. Habis tu hak 60 tingkat ada bawa barang habis semua sekali ni nak buat gimana? Tak ada, tak boleh masuk. Nak turun balik semula ambil anak kunci tak boleh dah. Habis tu campur habis semua. Tak boleh masuk juga. Dia ada satu je exit tepi tu. Pintu keluar. Ni pintu masuk. Pintu keluar bangunan. Ujung bangunan masuk neraka. Itulah perumpamaan kita dan tauhid. Kunci tu kalimah tauhid. Pintu masuk kita nak masuk tu syurga. 60 tingkat hak kita nak naik tu slow-slow tu umur kita. Pintu keluar tu bila kita nak masuk syurga tak boleh, orang pun suruh keluar. Dengan semua barang-barang yang kita bawa tu kena campur jadi haba'an manthura, seperti debu-debu yang berterbangan. Habis tu tujuh pintu tu gimana? Tak boleh masuk syurga, satu je tempat dia. Duduk di neraka. Apa paling penting? Tak kira banyak mana bawa pun barang selama 60 tingkat kita duk naik tu, umur kita 60 tahun, hak paling utama sekali ialah kunci tauhid. Tak kisahlah kunci tu amu ambil tingkat 1 ke, ambil kunci tu tingkat 2 ke, atau ambil kunci tu tingkat 60 ataupun 59. Ada je anak kunci, dia jumpa kunci tu tingkat 59. Mana seumur hidup dia tak kenal Allah, sampai umur 59 kenal Allah. 60 mati. Ada tak anak kunci? Ada. Yang penting ada anak kunci. Tak kisahlah ambil mana. Jangan pula duduk tingkat pertama ambil anak kunci. Sampai tingkat 40 nya pergi buang anak kunci. Ada juga orang macam tu. Elok-elok dah pegang anak kunci, sampai tingkat 40 dia pergi buang anak kunci. Nampak tak analogi perumpamaan kita dengan tauhid? Berapa ramai orang mula-mula okey atas agama fitrah dia. Fitrah okey. Sampai 40, dia pergi belajar ilmu pelik-pelik pula. Jo payah pen, umur 40 tahun dia jo payah pen. Campur kunci yang betulnya, dia pergi ambil kunci dengan ayah pen. La ilaha illallah. Sampai atas tingkat 60, Allah Ta'ala tanya mana kunci betul, tak ada. Ayah pen bagi ada. Ayah pen lagi, masuk dengan ayah pen. Jaga, jangan syirik kepada Allah. Kunci itu tak kekal dengan kita. Kita kena jaga sampai akhirnya.
Ni kita kadang-kadang sedih orang tu dia umur 40 dia nak taubat. Tauhid dia okey dah sebenarnya, cuma dia masalah amal dia kurang. Mungkin umur dia hidup ni dia sibuk dengan kerja, sibuk dengan bisnes, sibuk dengan keluarga. Lupa nak mengaji, lupa nak cara-cara semayang hak betul. Dia pun masih merasa semangat nak mengaji. Umur 40 ataupun umur 55 dah pencen. Aku nak mengaji tadi. Tiba-tiba jumpa dengan ustaz hak salah. Taufik dah ni, taufik. Minta dengan Allah, ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran. Sebagai kebenaran, biar kami ikut kebenaran. Minta hidayah dengan Allah. Sebab kita bimbang, dia tak tahu, fragile. 60 tahun dia sibuk dengan kerja. Umur pencen baru minat nak mengaji agama. Jumpa-jumpa orang semisal ayah pen. Ajar benda-benda syirik. Minta tolong dengan wali, minta tolong dengan ahli naubah. Ajar pakai tangkal, azimat. Buat amalan-amalan syirik. Belum apa tu, ambil ayam, potong paruh, potong kuku, pergi buat hidangan tempat kubur. Benda-benda yang syirik. Tuan-tuan, Assalamualaikum. 60 tahun pegang anak kunci. Setingkat atau 2 tingkat je lagi nak jumpa pintu nombor besar sekali. Dia campak. Dia tauhid dia okey. Semua masalah sebelum tu dia kurang belajar. Fitrah dia okey. Dia tak kenal pun sebelum daripada tu. Ahli naubah pun dia tak kenal. Mambang pun dia tak kenal. Nak dukun pun dia tak kenal. Dia hanya kenal la ilaha illallah, basic syahadah. Okey lagi selama dia tidak syirik. Apa dah? Ustaz, dia tak buat amal. Tapi dia ada tak syirik? Tak ada. Cuma dia ni setara tu lah. Setara dia mengucap kecil-kecil dulu. Siapa umur 60 tahun, lagu tu lah dia. Okey. Selama la ilaha illallah dia tidak tercemar dengan kesyirikan. Tapi kalau umur 60 masa tu, bukan tak nak bagi galakan belajar. Hati-hati. Belajar biar bila jumpa yang betul. Mengajak kita mentauhidkan Allah. Ni umur 60 jumpa ustaz ni ajar kalau buat begini nanti aduh makhluk mari jaga kita. Dah. Tak kira lah ajaran dia tu nampak cantik lah baca bismillah. 41 kali kita tidur, sebelum kita tidur baca bismillah 41 kali. Kita minta dengan ahli naubah jaga kita selama kita tidur. Bukankah Allah Nabi SAW ajar baca ayat kursi, baca amanar rasul, baca 3 qul, baca bismikallahumma ahya wa amut, baca doa-doa tidur yang lain. Tiba-tiba mari minta ahli naubah jaga. Kenapa minta dengan ahli naubah, tak minta dengan Allah? Nah, bahaya ke tak bahaya? Bahaya. Hak tu buat ahli naubah. Mari pula hak ni ada kuih keramat. Hak ni ada cincin keramat. Hak ni macam-macam alat kebesaran hak dia jaga. Semua tu dia bergantung dengan benda-benda tu, dia lupa kepada Allah. Akhir sekali kunci hak dia basic je. Belum ni dia ada kunci, cuma kunci dia basic je. Tak apalah, asal kunci tu basic, valid tak apa. Tuan-tuan, kunci ni tak kira lah buat dengan temaga, kau buat dengan emas, kau buat dengan besi, kau buat plastik sekalipun. Yang penting gigi dia betul boleh buka. Kunci ni dia kena gigi dia betul je. Tiba-tiba bagi kunci lain. Kita kalau dengar bicara bab syirik dengan Allahu Akbar, takut pasal apa? Bila kita belajar ni kan, kita jadi naik bimbang macam manalah orang-orang dulu, masyarakat kita dulu. Banyak sangat elemen-elemen kepercayaan hak kita panggil hak istilah nenek moyang lah, istilah adat dan sebagainya. Kepercayaan-kepercayaan yang bila kita cek balik, dia ada unsur percaya kepada selain Allah. Bahaya ke tak bahaya? Jadi sebab tu saya kata, ambil analogi tadi, kalau betul-betul nak masuk syurga, jagalah tauhid yang benar sampai kita mati.
berlepas diri dari kesyirikan, walaupun syirik itu kita tengok okey je, tak ada apa, dia baik je. Syirik lain, soleh lain. Soleh ni beramal ibadat, syirik ni bahagian tauhid dia, akidah dia. Jaga, insya-Allah. Okey, mudah-mudahan Allah jaga hati kita dengan tauhid. Jadi poin nombor 4 apa dia? Poin nombor berapa? 3 Dia dapat syurga. Hadis yang seterusnya. Hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, juga riwayat Bukhari dan Muslim, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka, okey, sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah kerana mencari wajah Allah semata, yakni ikhlaslah. Siapa yang ikhlas kata la ilaha illallah, mengharapkan redha Allah, maka dia dapat apa yang keempat? Diselamatkan dari api neraka. Pasal apa? Allah haramkan siapa yang mengucap la ilaha illallah daripada neraka. Neraka mu tak boleh makan, Allah haramkan ke atas neraka. Mu tak boleh azab orang yang mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas. Itu satu ketetapan yang Allah bagi kepada neraka. Fa innallaha harrama 'alan nar. Allah dah haramkan kepada neraka daripada membakar orang-orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah dengan ikhlas. Jadi ini kelebihan nombor 4. Siapa yang jaga tauhid, dia selamat dari api neraka. Clear, jelas. Sama juga perumpamaan kita tadi. Kalau dah ada kunci, insya-Allah masuk. Dan dia selamat daripada api neraka. Tapi kalau tak ada kunci, dia tak boleh masuk syurga, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Wal iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah daripada api neraka. Baik. Itu kelebihan dia yang keempat. Kelebihan dia yang kelima. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa ya Rabbi, 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. 'Allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal aradina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim dengan menyatakan bahawa hadis ini adalah sahih. Baik, maksud dia, dalam satu hadis Nabi SAW menceritakan tentang Nabi Musa waktu dia berdialog dengan Allah. Nabi Musa ni antara kelebihan dia apa dia? Dia ada boleh berkata-kata dengan Allah. Kalimullah. Allah Ta'ala kata wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Pada Nabi Musa ni dia boleh bercakap dengan Allah sebagai dengan berdialog, gitulah. Jadi antara yang Nabi Musa minta dengan Allah, kata Nabi SAW, Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka. Ya Allah,
ajarkan kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Allah berfirman, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Jadi bila Nabi Musa minta zikir kepada Allah, zikir yang istimewa lah ni. Minta zikir, aku nak zikir kepadamu dan aku nak berdoa. Aku nak berdoa kepadamu. Nak sebut macam mana? Ya Allah. Jawab Allah, katalah la ilaha illallah. Nabi Musa jawab, ya Tuhanku, semua hamba-Mu mengucapkan ini. Ya Allah, nak hak special. Hak orang lain tak minta. Hak ni orang lain sebut berlaku. Semua orang lain sebut la ilaha illallah. Nabi Musa nak sesuatu yang istimewa, yang tidak disebut orang. Allah pun berfirman, ya Musa, hai Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya selain aku, 7 lapis langit dengan seluruh penghuni langit, seluruh penghuni langit, hak ada di langit daripada bintang, bulan, matahari, galaksi, hak tu hak zahir, hak batin pun malaikat hak ada di langit, Baitul Ma'mur dan semua yang ada di langit ni, serta 7 lapis bumi. Hak di bumi pula, 7 lapis bumi ni semua sekali kumpul, 7 lapis langit, 7 lapis bumi dengan semua penduduk dan penghuni dia ni diletakkan pada daun timbangan. Kifah. Daun timbangan ni apa? Daun timbangan. Tuan-tuan pernah tengok dacing tak? Dacing. Bukan ngepen lah, sekali lagi bukan ngepen. Bukan kempen. Kebetulan sebut hari ni. Dacing. Tahu dacing? Ada 2 penimbang. Satu ni dalam bahasa Arab dipanggil kifah. Satu dia terbun daun timbangan. Kita panggil apa? Neraca. Satu piring. Satu piring dia. Bahasa Kelantan kita panggil ceper. Ni satu piring dia, yang ni satu piring. Andai kata seluruh langit dan bumi, 7 lapis ni, dengan penghuni-penghuninya diletakkan di satu piring timbangan. Kemudian di sebelah lagi letak la ilaha illallah. Dia sifat timbangan hak jenis ceper, hak jenis piring dacing ni, dia guna pemberatan. Kita letak sini sekilo, kita pun letak barang hak kita nak beli sekilo. Lama sekali dia pun jadi sama, tu maknanya berat dia sekilo. Dia ada dah besi-besi hak dia letak kan. Letak besi ni sekilo jadi sekilo. Letak 2 kilo. Jadi kita letak barang biar jadi seimbang. Tahulah kita, hak barang ni juga sama nilai dia sekilo. Jadi timbangan ni dia akan mana berat mana ringan, hak berat dia akan duduk bawah, hak ringan naik atas. Jadi kata Nabi SAW, kalau 7 lapis langit dan 7 lapis bumi serta penghuninya semua sekali selain Allah letak duduk di satu daun, satu piring, kemudian kalimah la ilaha illallah tu je letak di satu piring lain, nescaya kalimah la ilaha illallah ni akan lebih berat daripada langit dan bumi. Besarnya kelebihan dan kemuliaan kalimah la ilaha illallah. Jadi maknanya kalimah tauhid ni jangan dilihat pada pendeknya perkataan. Dia tak banyak. La ilaha illallah. 4 perkataan. La ilaha illallah. Tapi 4 perkataan ni kalau ditimbang dengan langit dan bumi, di timbangan Allah dia lebih berat daripada langit bumi. Dahsyatnya kalimah ni. Dan inilah juga menunjukkan bahawa faedah daripada hadis ni, selain daripada kita kata keutamaan dan keistimewaan tauhid, faedah daripada hadis ni juga selain daripada bab tauhid adalah bab doa dan zikir. Kerana Nabi Musa minta dengan Allah
Apa dia yang aku nak doa dan nak zikir? Allah kata la ilaha illallah. Jadi maknanya sebaik-baik zikir dan doa adalah la ilaha illallah. Sebab tu orang buat tahlil tu kita jangan marah. Sebab dia ucap sebaik-baik zikir. Kan Imam tu berkata afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu pun la ilaha illallah. Betul lah sebaik-baik. Hak dia sebut tu betul. Tahlil pun betul, kita setuju. Cuma hak kita tak setuju ialah amalan berkumpul-kumpul kemudian dengan zikir yang tidak terpandu dengan ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada siapa tepuk meja, ada siapa zikir dekat muka pintu, akak-akak kepala siapa hujung pintu dah bergerak masa zikir dia. Dan macam-macam lagi. Kalimah la ilaha illallah tu sebenarnya bagus, tak ada masalah. Tapi cara diucapkan dan bagaimana kita amalkan dia, itu perlu kepada panduan sunnah. Okey? Ini juga menjadi jawapan kepada orang-orang yang kata sebaik-baik zikir adalah Allah, 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 Allah. Kalaulah zikir Allah, Allah itu lebih utama daripada la ilaha illallah, nescaya itulah yang Allah bagi tahu kepada Nabi Musa. Tapi bila Nabi Musa minta dengan Allah, Allah kata la ilaha illallah. Dan begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu menggalakkan orang berdoa di padang Arafah. Nabi kata khairud du'a du'ai Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah, di padang Arafah. Waktu tengah wukuf, itulah sebaik-baik doa. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik apa yang aku kata dan nabi-nabi sebelumku kata ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sebaik-baik doa yang Nabi kata. Jadi ini menolak dakwaan setengah daripada kumpulan-kumpulan zikir yang duk sibuk dengan zikir Allah, 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 Allah. Kita tidak menolak Allah tu nama Tuhan. Boleh je sebut, tapi ada ke tak panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya orang sebut zikir Allah ni sebut nama Allah saja, Allah, 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 Allah. Tak, kita kena buat lebih daripada tu. Apa dia? Zikir ni kena diiringi dengan pujian. Kita sebut Allah ni sebab apa? Ni kita sebut tu puji Allah ni. Okey? Puji Allah. Kena ada sifat pujian tu baru jadi baik. Maknanya kalau kita sebut subhanallah, maha suci Allah dari kekurangan, maha suci Allah dari kesyirikan. Kita kata subhanallah. Kalau kita sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, ada sifat puji. Itulah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah ajar sahabat-sahabat dia, mari kita zikir kepada Allah, kita duduk ramai-ramai sebut Allah, 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 Allah. Tak. Tapi kena diiringi dengan pujian. Apa dia? Maha suci Allah. Apa dia? Segala puji bagi Allah. Apa dia? Allah Maha Besar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allahu Akbar. Itu makna dia pujian bagi Allah. Okey? Berat lagi dia tak sebut nama Allah, dia sebut dhamir je. Dhamir, tahu? Kata ganti nama. Hu. Ada. Kita sini tak jumpa dah. Dhamir tu kata ganti nama dalam bahasa Arab. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Maka dia pun ambil kalimah dia tu isyarat kepada Allah. Hu. Maknanya dia. Dia tu siapa? Kenapa nak kena sebut dia, tak sebut Allah terus? Tak, dia kata pasal kalau sebut la ilaha illallah, tuan-tuan perasan tak?
Kalau kita zikir pagi petang pun, waktu dia tulis zikir pagi petang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam rakaat 100 kali. Kita pun lama 100 kali ni. Dah tak? Kalau pak subhanallahi wa bihamdihi tu 100 kali. Cepat je subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Siapa agak 100, tapi tain la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ambil 10 ajalah. Baik ngaku. Macam mana dia nak zikir la ilaha illallah panjang? Sebab Tok Guru dia kata kena zikir 1000 kali sehari, 10,000 kali sehari. Memang taklah kalau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali pun kita pilih 10. Cuba kalau tepuk 1000 kali, yang tu je duk main hu cepatlah hu. Memang bolehlah 1000 kali. Pandai dia nak suruh nampak zikir dia banyak. Hak mu zikir banyak apa? Hu. Cepat. Tak ada habis duha tu 10,000 kali. 10,000 kali. Kita tengok dia punya biji tasbih tu macam kata basikal dia pun laju. Pusing tu. Dia berapa tahu? Pasal apa? Sebab lari daripada landasan sunnah. Nabi tak pernah ajar sampai 10,000 kali, 1000 kali. Biarlah kita sebut 100 kali pun, tapi cukup sempurna sebagaimana yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh 100 kali, 10 kali pun tak apa dah, tapi biar sempurna sifat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan duk main kat ambil Allah. Memang hu. Pasal apa? Nak cukup. 10,000 kali kalau baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10,000 kali memang tak kerja. Sampai maghrib tu kena apa? Pakai net tu. Nak suruh sesak nafas. Betul. Bila kita lari daripada sunnah, nampaklah kepincangan dia. Jadi hadis yang sebut Nabi Musa minta dengan Allah zikir dan doa terbaik ni, Allah kata sebaik-baik dia adalah kalimah tauhid, la ilaha illallah. Jadi kita panggil pula, apa yang kita dapat bila kita sebut la ilaha illallah? Kita dapat sebaik-baik zikir dan doa. Dan kita dapat zikir yang timbangannya di akhirat lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Mana kalimah la ilaha illallah ni. Dan berat tu sampai peringkat tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada seorang lelaki didatangkan di mahkamah Allah, di pengadilan Allah. Datang, dia ni tak ada amalan baik melainkan 99 catatan dia semua buruk. Lalu diletakkan 99 catatan dia di piring keburukan. Sehingga Allah Ta'ala tanya, ada tak yang kamu tak buat tercatat dalam ni? Mana kamu dizalimi? Apakah kamu rasa dizalimi? Maknanya catatan daripada 99 sebenarnya kamu tak buat. Dia kata tak ada. Semua hak ada tu memang aku buat. Ni? Ada tak hak malaikat pula? Hak kamu buat malaikat tak tulis. Dia kata tak ada juga. Semua tulis belakang tu. Nah. Lalu Allah Ta'ala kata, tak, hari ni kamu tidak akan dizalimi. Lalu ada satu perkara diletakkan di piring kebaikan dia. Apa dia? Kalimah la ilaha illallah. Allah Ta'ala kata hari ni tidak akan dizalimi seseorang pun. Betul kamu buat jahat banyak dulu, tapi kamu ada kebaikan. Apa dia kebaikan kamu? Kamu ni ngucap dulu la ilaha illallah. Maka diletakkan la ilaha illallah di piring kebaikan. Hak ni je ada. Hak sebelah buruk ni 99 catatan. Setiap catatan tu panjang dia saujana mata memandang, maddal basar. Setiap satu daripada 99 sejauh mata memandang.
ada 99. Hak piring kebaikan ni ada satu je, la ilaha illallah. Sehingga dia kata, atastahzi'u bi ya Allah, kamu nak main-main ke aku? Tak percayanya dia, takkanlah hak baik ni boleh mengalahkan keburukan. Tapi Allah Ta'ala kata hari ni tidak akan dizalimi seorang pun. Tapi kerana beratnya kalimah la ilaha illallah tu, bila diletakkan di atas timbangan tu, dia lebih berat daripada keburukan yang dia buat. Akhirnya Allah Ta'ala ampunkan dosa kawan ni dan masukkan dia ke dalam syurga. Besarnya kalimah la ilaha illallah. Cuma bukan sebut main-main lah. Maknanya kata Ibn Taymiyah rahimahullah, hadza rajulun qalaha bisidqin wa ikhlasin wa yaqinin. Kerana orang ni waktu dulu atas dunia, walaupun bab lain dia jahat, tapi bab la ilaha illallah dia ucapkan dengan jujur, ikhlas dan yakin. Bab lain memang dia jahat, ada orang begitu. Bab lain memang tak boleh pakar lah. Tapi bila bab la ilaha illallah, dia kata aku pada bab ni no kompromi. Mu jangan main-main dengan Tuhan, mu jangan main-main. Dia marah kalau buat syirik. Ada orang macam ni. Tapi orang begini maknanya kena tengok betul-betul ikhlas, jujur, dia buat kerana Allah, yakin, insya-Allah. Tapi kalau tak cukup sifat, tak cukup syarat kita sebut 7-10 daripada ni tu, tu tak boleh jugalah. Baik. Yang terakhir, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam bab kita ni, kita habis bab ni, kebaikan apa yang dia dapat bila dia kata la ilaha illallah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, okey, hadis ni riwayat al-Imam At-Tirmizi. Hadis riwayat al-Imam At-Tirmizi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yakni hadis ni hadis qudsi. Kita panggil hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh jagad. Jagad ni apa? Bumi. Alam buana ke kata? Alam buana tu maksud apa? Alam dunia lah. No. Sepenuh bumi. Sedang kamu ketika mati berada dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, nescaya akan aku berikan kepadamu sepenuh jagat juga, sepenuh bumi juga keampunan. Orang ni dia datang jumpa Allah, dosa banyak. Macam hadis yang kita sebut tadi lah. Cuma satu je. Dosa banyak tu, banyak mana dosa dia? Seisi bumi dari dosa. Cuma satu je. Waktu dia mati tu, dalam hati dia tidak ada Tuhan bagi dia melainkan Allah. Jahat jangan kira. Jahat ni memang dosa banyak. Satu je benteng terakhir dia. Dalam hati dia, dia tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu je harapan dia yang terakhir. Jadi Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam, kalau kamu bawa nanti, bila mati jumpa dengan Allah, bawa seisi bumi dari dosa. Tapi waktu mati tu, kamu tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu pun. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan aku bawa kepadamu seisi bumi juga dengan keampunan. Allah ampunkan dosa-dosa. Selama dia tidak syirik, Allah ampunkan dosa-dosa dia. Tapi kalau dia syirik, tidak ada ampunan baginya. Sebab tu, satu keampunan Allah ni, untuk orang hidup pun tak boleh syirik, untuk orang mati pun tidak bermanfaat baginya, tidak boleh kepadanya keampunan. Maknanya apa? Orang mati dalam syirik ni,
dosa dia tidak diampunkan, pertama kerana dia tidak bertaubat kepada Allah lah, dia mati dalam syirik lah. Yang kedua, kalau orang lain nak minta ampun untuk dia pun tak boleh. Sebab dosa syirik ni menghalang daripada keampunan. Bukan dia minta ampun, tak, dia ni mati dalam syirik, tak boleh ampun dah. Orang lain nak minta ampun untuk dia pun tak boleh. Walaupun orang lain tu adalah Nabi. Nabi sendiri. Allah Ta'ala kata, waktu Nabi SAW mati, pak saudara dia kat Abu Talib, Allah turunkan ayat Quran. Ma kana lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Boleh rujuk dalam surah Taubah, rujuk dalam surah At-Taubah nombor ayat 113. Nombor ayat 113. Allah Ta'ala kata, ma kana lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang-orang musyrik. Nabi pun tak boleh minta ampun untuk dia. Kalau dia mati dalam syirik, dia pun tidak diampunkan, malah orang minta keampunan pun Allah tak akan bagi untuk dia keampunan. Walaupun yang minta tu orang setinggi martabat Nabi. Pak, kalau kita tiba-tiba ada orang tu dia mati dalam syirik, anak dia masuk Islam, anak dia minta dengan Allah, ya Allah ampunkanlah dosa aku dan dosa kedua ibu bapa aku. Waktu anak dia doa tu, Allah tak terima keampunan, Allah tak bagi keampunan kepada ibu bapa dia. Sebab apa? Ibu bapa dia mati dalam keadaan syirik. Tapi kalau orang tu beriman kepada Allah, dia mendapat hak untuk diampunkan. Dia istighfar pun Allah terima, orang lain istighfar untuk dia pun Allah terima. Dia mati beriman kepada Allah, cuma dosa dia banyak macam orang tadi. Tiba-tiba mari seorang, ya Allah ampunkanlah dosa orang ni, Allah terima. Ya Allah ampunkanlah dosa orang ni, Allah terima. Sebab tu kita waktu kita solat jenazah, sebenarnya itu adalah syafaat kita. Kita nak tolong dia. Bila orang solat jenazah ni, sebenarnya kita tolong orang mati ni biar dia kembali kepada Allah dalam keadaan diampunkan dosa. Sebab tu kita doa bila orang mati solat jenazah, kita doa apa? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dengan syarat tu ya, dia orang beriman. Kalau dia ada dalam diri dia kesyirikan, mintalah doa panjang mana pun Allah Ta'ala tak akan ampunkan. Pasal apa? Pasal syarat nak terima keampunan ni mesti dalam diri dia ada tauhid. Tu kena jaga betul-betul. Kalau tergelincir tauhid, Nabi istighfar pun Allah Ta'ala tak akan terima. Macam Abu Talib lah, Abu Talib pak saudara Nabi. Sedih Nabi, sayang, jangan kira Nabi sayang kepada Abu Talib. Dia minta dengan Abu Talib sikit, tak apa dah. Wahai pak cik, kata la ilaha illallah, hak lain aku akan minta dengan Allah. Kata ni je, la ilaha illallah. Tapi alangkah sedihlah, tapi qadar Allah, Allah mentakdirkan Abu Talib tidak beriman. Dia kata ala millati Abdul Muttalib, aku mati di atas agamanya Abdul Muttalib. Nabi tak boleh buat apa. Nabi tak boleh buat apa. Pak cik dia lagi, hak tolong dia lagi. Apa yang menghalang istighfar Nabi kepada pak cik dia? Dia tak ada tauhid. Jadi kita ni kena jangan ingat, hati-hati. Keistimewaan tauhid yang keberapa dah? Keenam adalah dia menghapuskan dosa. Kalau tak ada tauhid, dosa tidak akan diampunkan Allah. Sama ada dia sendiri minta ampun ataupun orang lain minta ampun.
Tapi kalau dia dah buat syirik, tiba-tiba dia nak taubat waktu dia mati, waktu dia hidup lagi, boleh ke tak boleh? Boleh. Selama dia belum lagi meninggal, itu peluang untuk dia bertaubat dari kesyirikan. Makna di sini ialah orang mati dalam keadaan syirik, barulah terhalang daripada keampunan. Tapi kalau dia belum mati, dia bertaubat dari kesyirikan, maka insya-Allah Allah boleh mengampunkan dosa syirik itu. Dengan syarat dia sendirilah bertaubat kepada Allah dan kembali kepada tauhid. Boleh faham? Okey. Kandungan bab ni kita baca secara ringkas. Nombor 1, luasnya kurniaan Allah. Tu kita faham berdasarkan kita syarah tadi. Yang kedua, banyaknya pahala tauhid di sisi Allah. Okey, besar lebih daripada langit dan bumi kan. Selain itu, tauhid menghapuskan dosa. Tu kita faham. Keempat, tafsir ayat dari surah Al-An'am. Surah mana tadi? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Iaitu tidak bercampur dengan kezaliman. Tafsirnya adalah syirik. Apabila anda mempertemukan antara hadis Ubadah, hadis Itban dan hadis sesudahnya, akan jelas bagi anda pengertian kalimah la ilaha illallah, dan akan jelas bagi anda kesalahan orang-orang yang tersesat kerana hawa nafsunya. Yang ketujuh, perlu diingat pensyaratan yang dinyatakan di dalam hadis Itban, iaitu ikhlas semata-mata kerana Allah dan tidak mempersekutukannya. Syarat hadis Itban, apa dia? Kena ada apa syarat dia? Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang seterusnya, okey, hadis Itban tu hadis ya betari bidzalika wajhallah, hadis nombor 2 kita baca tadi. Yang seterusnya, para nabi perlu diingatkan pula akan keistimewaan la ilaha illallah. Ini kita ambil nombor 8 ni, cerita Nabi Musa pun Allah peringatkan Nabi Musa tentang keistimewaan la ilaha illallah. Yang ke-9, bahawa berat timbangan la ilaha illallah mengungguli berat timbangan seluruh makhluk. Padahal banyak di antara orang yang mengucapkan kalimah tersebut ringan timbangan kebaikannya. Okey, beratnya timbangan la ilaha illallah. Yang ke-10, dinyatakan bahawa bumi itu 7 lapis seperti halnya langit. Okey. Yang ke-11, langit dan bumi ada penghuninya. Itu kita fahamlah. Yang ke-12, menetapkan sifat-sifat bagi Allah, berbeza dengan pendapat Asy'ariyah. Sifat-sifat bagi Allah. Maknanya ya betari bidzalika wajhallah tadi, dia menetapkan di situ adanya sifat wajah bagi Allah. Hadis yang kata begitu. Kita ni ahli sunnah wal jamaah tak kata tentang sifat Allah, melainkan apa yang Allah kata tentang dirinya sendiri dan apa yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Yang ke-13, apabila anda memahami hadis Anas, anda akan tahu bahawa sabda Nabi SAW dalam hadis Itban maksudnya ialah dengan tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun, bukan sekadar mengucapkan kalimah tauhid dengan lisan sahaja. Okey, maknanya syahadah ni bukan sekadar di lisan, tapi pada perbuatan juga kena berlepas diri dari kesyirikan. Yang ke-14, perhatikanlah perpaduan sebutan sebagai hamba Allah dan Rasulnya dalam peribadi Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah luarlah. Ini faedah berkaitan dengan Nabi, bukan berkaitan dengan tauhid. Iaitulah Nabi Isa dan Nabi Muhammad ni dua-dua adalah hamba Allah dan dua-dua tu adalah Rasul Allah. Yang ke-15, mengetahui keistimewaan Nabi Isa sebagai kalimah Allah. Yang ni pun di luar daripada topik kita, cuma faedah daripada hadis tadilah. Okay. Yang ke-16, mengetahui bahawa Nabi Isa juga adalah ruh di antara ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah.
Yang ke-17, mengetahui keistimewaan iman kepada kebenaran adanya syurga dan neraka. Yang ke-18, mengetahui sabda Nabi SAW sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya. Nombor 18 ni maknanya apa? Ala ma kana min amal, maknanya orang masuk syurga ni berdasarkan hadis ni, masuk syurga tu ada macam-macam tahap dan darjat sesuai dengan amalnya. Bahasa mudah kita kata, semua orang ada anak kunci, tapi kelas VIP ke tidak, tu tengok dia punya tiket dia. Boleh naik kereta api belaka, tapi tiket nak naik kelas mana? Tengok amalan kita lah. Kalau amalan kita ni banyak, masuk syurga duduk tahap tinggi. Tapi kalau amalan ni sikit, tauhid saja dah ada, boleh masuk syurga juga. Tak sama orang masuk syurga dengan amalan banyak dengan orang yang amalan sedikit. Tapi tauhid tu kunci untuk semua. Yang kedua, ke-19, mengetahui bahawa timbangan mempunyai 2 daun. Terdacing kita sebut tadilah. Dan yang ke-20, mengetahui kebenaran adanya wajah bagi Allah berdasarkan hadis Nabi tadi, ya bataghi bidzalika wajhallah. Cuma kita ahli sunnah wal jamaah, kita menetapkan walaupun kalimah wajah tu bagi Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tapi secara hakikatnya kita tak tahu macam mana. Kita kata hanya dengan sifat yang layak bagi Allah, dan kita tak tahu kaifiatnya. Kaifiatnya kita kata wallahu ta'ala a'lam, kita tak tahu. Cuma kita beriman dengan sifat tersebut kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Itulah faedah daripada bab kita hari ni. Alhamdulillah, kita habis bab yang kedua. Kita akan jumpa lagi pada bab yang ketiga. Barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, pasti masuk syurga tanpa hisab. Ni kelebihan atas kelebihan. Dah masuk syurga pula tanpa hisab pula. Yang ni kita baca pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan ke nak tanya? Saya tanya, ya. Tentang Al-Fatihah yang diamalkan oleh orang kebanyakan lah. Kalau orang meninggal, marilah kita bacakan Al-Fatihah. Okay. Adakah sebarang dalil ataupun apa-apa yang membolehkan kita menghadiahkan Al-Fatihah untuk sama ada orang tua kita ataupun orang lain? Baik. Dia panggil soal pertama, soalan dia, bila kita tengok orang mati, banyak orang kita ni baca Al-Fatihah. Jadi adakah dalil yang menunjukkan perbuatan tersebut? Ini termasuk dalam bab ihda'us thawab alal mayyit, menghadiahkan pahala kepada si mati. Boleh ke tidak menghadiahkan pahala kepada si mati? Sebelum jawab bab Al-Fatihah tu, kita jawab umum lah. Jawapannya boleh, tapi dengan perkara-perkara yang ditetapkan oleh agama sahaja. Seperti contoh, bila orang tu mati, dia belum lagi haji, kita boleh buat haji, niat pahala haji tu pergi ke dia. Pasal apa? Sebab itu ada dilakukan oleh sahabat di hadapan Nabi SAW. Okay? Bab istighfar tadi, kita minta ampun untuk si mati, boleh. Pasal apa? Sebab itu jelas ada perintah daripada Nabi SAW. Adapun masalah sedekah Al-Fatihah ataupun sedekah amalan bacaan Al-Quran, yang ni khilaf di kalangan ulama. Ada yang kata sampai, ada yang kata tak sampai. Kalau Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i kata tak sampai. Imam Syafi'i lah kata tak sampai. Yang kata sampai ni imam lain, Imam Ahmad kata sampai, tapi Imam Syafi'i kata tak sampai. Khilaf lah. Baik, kalau pun kita terima pahala dia sampai, cara mana yang dimaksudkan sebagai sedekah bacaan tu? Orang kita ni dah jadi tabiat pula, bila dengar kematian Al-Fatihah. Jadi seolah-olah Al-Fatihah tu adalah bacaan tetap mengikut sunnah, bila orang mati baca Al-Fatihah. Jawapannya, perkara tersebut tidak ada asasnya daripada sunnah Nabi SAW. Sebaliknya, yang sunnah bila kita dengar orang tu meninggal, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ataupun kita mendoakan keampunan atau rahmat untuk dia.
Sebagaimana kita kata Allah yarham. Allah yarham fulan bin fulan. Ni Allah merahmati fulan bin fulan. Kita sebut Imam Ahmad rahimahullah. Kita sebut nama orang rahimahullah. Rahimahullah tu maknanya semoga Allah merahmatinya. Jadi yang tu sunnah. Itu pun kita kata mendoakan kebaikan. Kita kata Allah yarham. Allah yarham. Jadi kalau setengah orang kita tu arwah fulan bin fulan. Kalau sebut arwah tu tak ada doa. Arwah tu maknanya orang tu dah mati. Kita nak sebut orang tu dah mati. Arwah ni maknanya ruh. Jamak kepada ruh, arwah. Arwah maknanya ruh. Makna kita kata mana dia tu? Sudah di alam ruh. Jadi kita sebut nama arwah fulan bin fulan. Tapi bila kita sebut Allah yarham, Allah merahmati fulan bin fulan, di situ ada doa. Semoga Allah merahmati orang fulan bin fulan. Itu doa. Dalam bahasa Arab pun kita guna lafaz jazam, rahimahullah. Tapi dalam bentuk doa. Dalam bentuk doa. Jadi kalau kita nak betul doa atau nak bagi fadilat ataupun kebaikan kepada orang mati, kita boleh bagi dengan cara yang disyariatkan. Tu titik duduk situ. Kita tak boleh bagi melalui cara kita rasa sampai. Tapi Nabi SAW tak bagi tahu. Kita tak boleh juga ukur. Dah kalau haji pun terima, umrah pun terima, benda lain pun terima jugalah. Tak boleh. Kalau kita ikut begitu, jadi semua amalan yang dia tak buat masa hidup tu, kita boleh qada untuk dia. Jadi kalau dia tak semayang, kita tolong semayang. Kalau dia tak ngaji, kita panggil pula upah orang ngaji untuk dia. Gapo lagi kita? Dia tak sedekah. Kalau sedekah tak apa juga, kita boleh sedekah. Sampai pula sebab tu ada dalam hadis. Jadi benda yang ada dalam hadis Nabi, yang Nabi ajar kepada kita sahaja yang sampai. Okey? Yang Nabi SAW tak sebut, tak ajar, tak buat, dan sahabat-sahabat lain pun tak buat, maka kita tawakuf. Kita kata hak ni kita tak berani kata sebab Nabi tak ayat. Kalau benda ni sampai, nescaya sahabat lebih dulu buat daripada kita. Ni sebab sahabat lebih suka kepada amal ibadat daripada kita. Sahabat ni dengan kita ni, kita kena tahu sahabat dengan kita ni jauh bandingan sikap suka ibadat dia. Ni Zainab siapa semayang malam di masjid tu ikat tali. Punyalah semangat nak semayang, ikat tali. Kalau letih pegang tali tu semayang. Kuatnya siapa Nabi kena kata, "Mah, berhenti jangan buat gini. Semayang sekadar hok cekak aja." Tahu cekak? Larat. Semayang sekadar kemampuan. Alaikum ma tutiqun. Kamu kena semayang sebagaimana yang kemampuan kamu. Pasal apa? Sahabat ni dalam bab ibadat semangat. Bab puasa, Abdullah ibn Amr puasa, tiap-tiap hari puasa. Nabi kata jangan. Sebaik-baik puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka. Dia kata dulu aku mampu lebih daripada tu. Bila Nabi kata puasalah 3 hari sebulan, dia kata aku mampu lebih daripada tu. Nabi kata puasalah 1 hari buka, 1 hari, itulah sebaik-baik puasa Nabi Daud. Dia kata aku mampu lebih daripada tu. Nabi kata tak, hak ni hak paling baik sekali. Tak ada dah lebih daripada ni. Maknanya sahabat ni dalam beramal sungguh. Jadi kalau dia tak buat, maknanya Nabi tak suruh buat lagi. Tak ada istilah aku nak buat dulu. Mungkin sahabat dia tak nampak kot ni, aku nampak. Dia tak ada istilah tu. Sebab sahabat ni dia punya cara nak buat baik, masya-Allah. Ni zikir dia tengok orang kaya berzikir, dia berzikir. Kan kita tahu orang miskin, orang kaya berlumba nak ibadat kan. Siapa orang miskin pergi ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Rasulullah, orang kaya dah pergi meninggalkan kami dengan pahala. Apa sebab pula? Kami semayang, dia semayang. Kami puasa, dia puasa. Tapi bab sedekah, dia puasa, kami tak boleh sedekah. Nabi ajar kepada dia, aku ajar kepada kamu, kalau kamu buat lebih daripada pahala sedekah dia. Dan tidak ada yang boleh mengalahkan pahala kamu sehingga dia buat seperti kamu juga. Seronok orang miskin. Pasal berlumba buat ibadat. Nabi ajar lepas semayang, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Orang kaya tengok buat juga. Nah, siapa mengadu pula orang miskin kepada Nabi? Nak buat lagu mana lagi Rasulullah? Rasulullah kata, itulah tak apalah, itu kelebihan yang Allah bagi kepada dia.
Tapi nak sebutnya orang miskin ni, waktu dia nak berlumba amalan dengan orang kaya, dia pergi tanya Nabi dulu. Dia tahu dia kurang amalan, dia pergi tanya Nabi dulu. Nak buat macam mana Rasulullah biar kami boleh? Oh, kalau pak kita tak pakat buat lah, takkan Nabi kata salah. Ibadat ni. Nah, dan nak buat baik okey. Tak, sahabat dia tahu macam mana nak beramal. Kita kena tahu nature sahabat beramal ni lebih rajin daripada kita. Kalau mu kata mu ni zikir 1000 kali sehari, sahabat lagi rajin daripada tu. Cuma dia tak zikir 1000 kali sehari. Dia ni khatam Quran seminggu sekali, 3 hari sekali. Hak zikir Quran, abang zikir tu hak 1000 kali tu, berapa kali mu khatam Quran? Kalau sibuk dengan baca Quran, tak ada nak berzikir 1000 kali sehari ni. Kalau 3 kali khatam sekali, makna satu hari kena baca 10 juzuk. Kita nak baca sejuzuk sehari pun kokak. Ada benda hak Nabi suruh baca Quran ni hak jelas-jelas. Bacalah. Tak pula. Pasal apa? Nak ambil hak mudah. Hu mudah. Oh ni kena betul. Bismillah. Betul bismillah pun seminggu nak baca. Lepas tu alhamdulillah sebulan. Duk main ha tu. Sebulan tak lepas lagi. Memang taklah payah. Kali hu mudah ya. Hu. Sebab tu antara sebab amalan-amalan macam ni mudah diterima oleh masyarakat sebabkan dia bersifat mudah. Tak kena belajar. Masuk sini, hari ni masuk tu level tinggi lalu. Pasal apa? Siapa dia nak halang kita baca 1000 kali hu. Tapi kalau baca Quran, selagi tak kena ha tu bunyi hu, angin duk tekuk alhamdulillah, ha pedas. Macam kita pedas. Alhamdulillah. Ustaz nak betul tu sebulan tak tubik lagi huruf ha. Payah tak payah. Batulah orang belajar Quran ni tak banyak. Poin kita ialah sahabat lagi rajin ibadat daripada kita. Kalau sahabat tak buat, bukan makna sahabat tak jumpa, kita jumpa tak. Melainkan sahabat tahu itu bukan satu perkara yang disyariatkan. Tu je jawapan dia. Kalau benda tu syariat, sahabat buat dulu lagi daripada kita. Lau kana khairan ma sabaquna ilaih. Jadi berbalik kepada doa tadi, kalau orang meninggal sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan iringilah dengan doa. Adapun kalau nak baca Al-Fatihah kau gapo semua tu ada khilaf di kalangan ulama, tapi bukanlah maksudnya waktu orang mati tu kita baca Fatihah tak. Tapi perbahasan tu kalau kita tiba-tiba waktu tu kita teringat ke mak ayah kita baca Quran, kita niat pahala tu ke dia, yang tu perbahasan dia duduk situ. Bukan bila orang mati kita automatik baca Fatihah nak sedekah, yang tu tidak ada dalam sunnah. Wallahu ta'ala alam. Kedua belah dah cerita ini. Minta maaf lah setakat tu lah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.